Semua gambar dan video digunakan untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tiada kena-mengena antara yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam channel Edi Taki untuk season kedua dalam segmen kisah misteri dan mistik. Jadi sedikit intro dari kami sebelum kita mula dengan kisah pada episod kali ini. Jadi pada yang baru singgah di channel kecil kami ni, teruskan menonton, dan jika anda semua berminat dengan video yang kami hasilkan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus menyokong kami. Dan tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Jadi terletak di pantai timur Malaysia, Terengganu merupakan salah satu negeri yang mempunyai pelbagai tarikan yang menarik dan unik. Jadi salah satunya ialah permandangan pantai dan pulau yang cantik, hasil laut segar mahupun yang telah diproses, kraftangan tradisional berdasarkan cita rasa penduduk negeri Terengganu dan lain-lain lagi. Jadi bila kita sebut tentang kraftangan ni, sudah tentu ianya sesuatu yang unik kerana diperbuat sendiri oleh seseorang yang mempunyai bakat yang tersendiri. Jadi terdapat pelbagai bahan yang boleh digunakan untuk membuat kraftangan. Antaranya ialah rotan, ukiran kayu, kain songket, sutera, malah tanah liat juga digunakan untuk membuat tembikar ataupun tempayan. Jadi dari tajuk video ni, anda semua mungkin dah dapat agak kisah yang akan kami kongsikan pada kali ini. Baiklah, kisah yang pertama berdasarkan perkongsian dari Blogspot. Mimi yang saya gunakan sebagai nama samaran, iaitu berkongsi pengalaman yang menakutkan bagi beliau tentang seseorang yang beliau kenal cuma dari cerita orang kampung beliau. Jadi sedikit pengenalan lah pasal Mimi ni. Mimi ni merupakan penduduk di salah sebuah kampung di Dungun, Terengganu lah, dan juga merupakan seorang penuntut di Universiti Awam di Terengganu. Jadi setiap minggu tu tiada masalah bagi Mimi untuk pulang ke kampung halaman. Jadi disebabkan ramai kawan-kawan yang sebaya dengan Mimi, jadi jika tiada tugasan, Mimi akan kerap menghabiskan masa beliau dengan kawan-kawannya di pantai untuk minum petang. Jadi makanan kegemaran Mimi ni iaitu roti payang. Jadi anda semua mesti berkerut dahi kan? Sebab apa kaitannya tentang makanan kegemaran dengan kisah pada episod kali ni? Dan disitulah pertama kalinya Mimi didedahkan dengan seseorang yang digelar sebagai Nek Chu. Jadi keadaan kedai Nek Chu ni, warungnya kecil dan simple, dan menu minum petang seperti mi rebus, makanan panas dan seperti kopok leko goreng, dan menu istimewa roti payang ataupun dikenali sebagai roti nan yang dibakar dalam tempayan. Jadi macam biasa, setiap hujung minggu Mimi akan bersama kawan-kawan yang lain akan singgah ke kedai Nek Chu untuk menikmati roti payang. Jadi secara kebiasaannya mereka cuma singgahlah untuk menikmati pemandangan yang comel, kata Mimi. Jadi ayat ni, pemandangan yang comel ni, ayat yang biasa digunakan oleh orang Terengganu bagi menggantikan ayat seperti menarik. Jadi sambil menikmati hidangan yang sedap, tapi tak pernah pun mereka ni berborak dengan Nek Chu, iaitu nama samaran yang saya gunakan lah. Dan itulah hubungan mereka antara peniaga dan pelanggan. Jadi ada juga di antara kawan-kawan Mimi bergurau. Dia mengatakan, kenapa kau ni suka sangat makan kat sini? Dan kau ni dah kena guna-guna ke? Sambil ketawa. Tapi bagi Mimi pula, memang makanan Nek Chu ni memang sedap. Jadi tak jadi masalah lah pun bagi Mimi sampai nak fikir benda yang mengarut, benda yang bukan-bukan. Dan ada juga orang kampung Mimi mengatakan Nek Chu ni menggunakan tempayan yang dibuat sendiri dari tanah liat dan penuh keliling rumah Nek Chu dengan tempayan yang dibuat sendiri. Dan dengan mengatakan ada membuat spekulasi lah, mengatakan kalau dah ada tempayan, buat apa nak buat sampai banyak-banyak kan? Nak buat apa dengan tempayan tu? Nak simpan apa? Nak kurung saka? Itulah mulut orang kampung. Jadi setengah orang kampung memang kasar mulut, dan kita pun sebenarnya tak boleh nak ubah orang yang berperangai macam ni, kata Mimi. Jadi kadang-kadang Mimi pun perasan apabila Mimi bersia-sia pada waktu petang nak ambil angin kan, sambil naik motosikal, ada juga Mimi perasan ada sebuah rumah usang yang penuh dengan tempayan di keliling rumah. Dan dalam fikiran Mimi, ini ke rumah Nek Chu? Jadi perwatakan Nek Chu ni pula memang seorang yang tak banyak cakap. Jadi bila pelanggan datang,
Dia cuma akan tanya nak makan apa dan teruskan siapkan pesanan lah tanpa berborak panjang. Jadi sampailah ada satu masa tu, apabila Mimi baru berjalan balik berjalan lah daripada pesisir pantai dalam pukul 7 dalam lingkungan macam tu, dan ingin pulang ke rumah dengan menaiki motosikal, Mimi akan lalu satu jalan menghala ke kedai Nek Chu, dan sebelum sampai ke simpang besar menghala ke kawasan perumahan ataupun perkampungan tempat yang Mimi tinggal lah. Dan waktu tu terkejut, tapi itulah apa yang Mimi nampak. Jadi apa yang Mimi nampak ni ialah susuk tubuh Nek Chu di belakang kedainya seolah-olah macam menabur nasi, memberi ayam makan. Tapi bila difikirkan balik, dia jadi pelik lah, sebab kenapa nak bagi makan pada malam kan? Biasanya bagi haiwan ni makan mungkin pagi dan tengah hari. Tapi apa yang membuatkan Mimi terasa seram, nasi yang bertaburan atas tanah tu tak ada seekor pun ayam kelihatan, dan membuatkannya lagi seram, pandangan Nek Chu tu bukan pada tanah, tapi pandangan Nek Chu tu menghala pada langit. Jadi peliklah kenapa Nek Chu ni tabur makanan kat tanah, tapi pandangannya menongak ke langit. Jadi dalam fikiran Mimi ni banyak tanda tanya, yang Nek Chu ni sihat ke tidak, dan kenapa dia buat perkara yang tak masuk akal, kan? Jadi perasaan pelik, seram dah menguasai diri. Memang laju Mimi bawa motor, dan sampai je kat rumah memang Mimi tak boleh lupa apa yang dia nampak. Jadi Mimi putuskan tak menceritakanlah pada sesiapa. Jadi seminggu pun dah berlalu, dan kejadian yang Mimi nampak, Mimi ini cuma berfikiran positif. Dan apabila Mimi datang untuk lepak dengan kawan-kawan Mimi di kedai Nek Chu, Mimi ni cuba nak berborak dengan Nek Chu. Jadi apa yang Mimi katakan pada Nek Chu, Nek buat apa malam-malam bagi ayam makan, Nek? Ayam pun dah tidur, Nek. Jadi lepas tu dari situ nampak air muka Nek Chu ni berubah dari tiada emosi sampai ke bermasam muka. Nampaklah Nek Chu ni macam tahan perasaan marah terhadap Mimi. Jadi waktu tu Mimi dia tak pesan makanan. Jadi terus Mimi bergegas ke kawan-kawan Mimi dan berikan alasan untuk putuskan bersia-sialah ke kawasan pasar malam. Jadi kebetulan juga pada hari tu ada pasar malam pada hari yang sama. Jadi waktu tu perasaan Mimi memang tak tenteram, seperti mangsa bertemu dengan pemangsa. Dalam beberapa saat Mimi cuba mengalih perhatian Mimi ke arah Nek Chu. Cukup menyeramkan apabila air muka Nek Chu tu berubah dari bermasam muka, tiba-tiba dia senyum pada Mimi. Jadi kata Mimi, dari tadi Nek Chu ni perhatikan aku ke? Jadi sejak dari kejadian tu, Mimi sering beri alasan apabila kawannya mengajak minum petang lah di warung Nek Chu. Dan ada juga kawan Mimi perasan pada hari yang sama Mimi menegur Nek Chu ni, lewat petang macam tu mereka ada nampak macam Nek Chu ni mengalihkan tempayan yang digunakan untuk membakar roti ke belakang kedai dan pecahkan sendiri tempayan yang digunakan dan menggantikan yang baru. Jadi kata kawan Mimi, dahsyat Nek Chu ni, dah tua-tua pun larat nak meniaga, uruskan semua benda sorang-sorang. Jadi walaupun kejadian seram berlaku pada Mimi, Mimi tak berani nak buat spekulasi lah yang buruk terhadap Nek Chu. Jadi harap kalau Nek Chu ada melakukan perkara yang tak elok, sempatlah Nek Chu bertaubat. Selepas beberapa tahun, hinggalah Mimi dah bekerja di bandar, Mimi perasan macam lokasi Nek Chu meniaga ni dah tak ada apabila Mimi pulang ke kampung halaman lah. Jadi apa yang Mimi boleh harapkan, semoga apa je urusan Nek Chu, semoga dipermudahkan. Baiklah, kisah yang kedua pula berlaku pada Ali. Juga saya gunakan sebagai nama samaran apabila beliau dan family masa tu dalam perjalanan untuk pulang ke kampung mertua Ali di Setiu, Terengganu. Jadi mereka bertolak dari Kuala Lumpur selepas selesai menunaikan solat Jumaat. Jadi bersama Ali ni turut diikuti oleh isteri, anak sulung Ali yang baru berumur dalam setahun macam tu, dan juga ibu bapa kepada Ali. Jadi dalam perjalanan tu mereka ni sepatutnya bertukar giliran lah memandu antara Ali dan ayahnya disebabkan perjalanan yang agak jauh.
Jadi ayah Ali ni pula memandu tanpa henti, walaupun Ali cadangkan mereka tukar pemandu lah, sampailah mereka tiba di Kertih untuk berhenti berehat dan sebagainya, ataupun nak makan malam, sebab jam pun dah menunjukkan pukul 7.30 malam. Jadi tiba-tiba ayah Ali ni berhenti di sebuah kedai makan betul-betul berada di tepi jalan. Jadi kedai makan ni terletak antara Kertih menghala ke Paka, kata Ali. Jadi Ali ada mengatakan bahawa keadaan kedai ni nampak usang, tapi apa yang memerancangkan mereka sekeluarga ialah bilangan pelanggan yang terlalu ramai. Jadi anda boleh bayangkan keadaan kedai yang sesak dengan pelanggan yang datang bersilih ganti, tak putus-putus. Jadi menu utama yang Ali perasan di kedai tu tertulis di signboard dengan tulisan roti tempayan. Kali ni roti tempayan, bukan roti payang. Jadi Ali sekeluarga pun memesan makanan tanpa berfikir panjang. Jadi dalam kepala Ali ni berfikirlah mungkin musim cuti dan kedai lain tak buka menyebabkan kedai roti tempayan ni ramai sangat dengan pelanggan lah. Jadi selepas selesai menikmati hidangan, mereka pun kembali ke kereta untuk meneruskan perjalanan. Jam pun dah menunjukkan dekat pukul 9 malam. Tetapi sebaik je sampai di kereta, apabila anak Ali yang pada ketika tu dalam dakapan mak Ali menangis teresak-esak tak henti-henti. Jadi macam biasalah budak kecil kalau macam dah penat macam-macam ragam mereka tunjukkan. Jadi Ali tak ada syak apa-apa yang pelik berlaku pada waktu tu lah. Jadi apa yang Ali perasan apabila isterinya cuba ambil anaknya, anak Ali ni akan menangis lebih teruk tanpa tahu apa punca sebenarnya. Jadi anak Ali cuma duduk dengan mak Ali sepanjang perjalanan. Jadi kata Ali, nasib baiklah mak ayah aku ikut balik rumah mertua. Kalau tak, aku pun tak tahu nak buat apa. Jadi kenapa dia menangis? Takkanlah penat sampai buat perangai macam tu. Jadi tepat pada pukul 12.30 malam, Ali sekeluarga sampai di rumah mertuanya. Jadi terus isteri Ali keluar dari kereta memberi salam dan pergi ke kereta semula untuk ambil anaknya. Tapi pada masa tu anak Ali masih lagi menangis, dan bila nampak wajah isteri Ali, jadi anak dia akan menangis kalau ternampak wajah isteri. Jadi kata Ali, perkara tersebut dah menunjukkan sesuatu yang ada benda yang tak kena. Jadi sebelum ni punyalah rapat, memang rapat ikatan antara ibu dan anak. Jadi mana-mana je isteri Ali pergi, anaknya mesti mencari. Jadi kalau tak jumpa mesti menangis. Tapi malam ni dah terbalik pula. Jadi bila semua dah masuk ke dalam rumah, anak Ali masih menangis. Jadi mak Ali pun mengambil keputusan untuk menjaga anak Ali pada malam tu. Jadi masa kali ni Ali pula mengambil barang untuk letak ke bilik, Ali perasan isterinya dah ada dalam bilik untuk mengemas. Tapi waktu tu Ali menceritakan yang Ali ni memang memakai semen mata lah. Jadi disebabkan matanya letih dan mungkin sebab memadu terlalu lama, Ali mengesatlah mata menggunakan tangan, dan tiba-tiba Ali menjadi kaku apabila menatap wajah isterinya. Jadi Ali terkejut memandang tanpa berkelip, dan Ali yakin apa yang Ali nampak tu memang bukan bayangan semata-mata. Jadi Ali hairan kenapa wajah isterinya putih pucat, seolah-olah bersolek seperti pelakon opera Cina. Ali ni seolah-olah tersedar dari mimpi apabila isterinya tegur, kenapa Ali pandang macam tu kan. Jadi Ali terduduk di bucu katil sambil berfikir, ada benda tumpang. Mungkin ini kot apa yang anakku nampak, kata Ali. Jadi Ali biarkan saja tanpa bagi tahu sesiapa pada malam tu sambil membaca ayat kursi sepanjang malam. Jadi bila tidur pun Ali jadi tak lena sebabkan takut kalau benda tu mengganggu Ali. Jadi alhamdulillah tiada apa-apa yang berlaku di rumah pada malam tu, kata Ali. Jadi sangkaan Ali benda tu dah tiada ternyata salah apabila anak Ali masih tak nak lagi lekat dengan isterinya. Jadi barulah Ali menceritakan pada kedua ibu bapanya tentang apa yang Ali nampak malam semalam. Mungkin sebab itulah anaknya masih tak nak dan menangis apabila melihat wajah isterinya. Jadi kata Ali, ibunya terus membaca surah ayat-ayat Al-Quran
Jadi turut diikuti oleh isteri Ali membaca bersama-sama dan mandi bersihkan diri menggunakan air yang disediakan. Jadi alhamdulillah, lepas beberapa minit terus anak Ali dekat semula dengan isterinya. Selepas kejadian itu, kakak ipar kepada Ali membawa isterinya berjumpa dengan pengamal perubatan Islam untuk merawat dan memastikan benda tu dah tiada. Sudah dipastikan oleh pengamal lah perubatan Islam mengatakan benda tu memang dah tak ada, dan mengatakan bahawa benda tu dah pergi dan mungkin benda tu cuma menumpang. Jadi Ali membuat spekulasi mungkin benda tu menumpang apabila mereka sekeluarga menyinggah di kedai tersebut untuk makan malam, sebab mereka sekeluarga memang tak ada singgah di mana-mana melainkan menikmati roti tempayan di Kerteh, Terengganu. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung episod. Jadi setiap tempat tu adalah ceritanya yang tersendiri dan sejarah yang mungkin kita sendiri tak tahu apa cerita sebenar, melainkan penduduk tetap yang dah lama menetap di sesebuah kawasan tersebut. Jadi kisah yang pertama tu susah untuk kami buat spekulasi tentang Mimi, kisah Mimi ni, sebab perkara tu agak susah untuk gunakan logik akal dengan kita nak kaitkan dengan personality Nek Chu yang agak misteri ni. Jadi berkenaan dengan ilmu pelaris kedai, kita pun dah hidup dah cecah tahun 2020 dan tahun ni pun dah 2022. Jadi adakah ilmu ni masih relevan dan ada diguna pakai sehingga sekarang? Jadi kami teringin nak dengar lah jika ada di antara pendengar yang ada pengalaman tersendiri berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi mungkin dari cerita yang kedua tu, kejadian yang berlaku tu mungkin bukan kesan daripada kedai yang mereka singgah tu. Mungkin juga mereka sekeluarga ni terkena apabila mereka berada di tempat dan pada waktu yang tak sepatutnya mereka dekat situ. Mungkin. Jadi tinggalkan komen anda di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.